welcome back to our podcast Sembang Santai Tapi Padat. Okey, bertemu lagi kita guys. Saya Ayuni. Saya Ain Jamaluddin. Saya Mita. Okey, hari ini kita nak sembang apa guys? Kita nak bersembang berkaitan dengan menyusuri kerjaya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Wah, kalau macam tu guest kita hari ni kanak-kanak ke? Kalau Mita nak tahu, penonton di rumah nak tahu, stay tune hingga habis dalam podcast ini. Terima kasih kerana terus bersama kami, podcast Sembang Santai Tapi Padat. Topik kita pada hari ini adalah menyelusuri kerjaya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Sebenarnya, untuk memulakan podcast ni saya rasa nervous sebab guest kita pada hari ini bukan orang yang biasa-biasa. Beliau adalah seorang yang luar biasa. Penglibatan beliau dalam bidang ini bukan sahaja di dalam negara tetapi juga di luar negara. Saya percaya separuh daripada orang dalam bidang ini, jika petik nama beliau, mereka pasti kenal. Tanpa membuang masa, mari saya memperkenalkan beliau. Kami menjemput Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Masdan. Beri tepukan. Terima kasih Doktor kerana sudi hadir dalam podcast Sembang Santai Tapi Padat ini. Doktor dapat meluangkan masa yang mungkin mengambil masa sejam lebih, kan Doktor? Keadaan. Ya, tengok keadaan. Terima kasih Doktor kerana sudi. Tapi sebelum kita mengupas topik menyelusuri kerjaya dalam bidang awal kanak-kanak ni dengan lebih mendalam, orang kata tak kenal maka tak cinta, kan Doktor? Betul. Jadi betul kan Ain? Tak kenal maka tak cinta tu, orang kata nanti kita bercinta tapi tak kenal mendalam. Betul. Betul ini. Jadi Prof, sebelum kita mula membincangkan berkaitan dengan kerjaya dengan lebih lanjut, boleh Prof kongsikan sedikit berkaitan latar belakang Prof bagi penonton mengenali siapakah sebenarnya susuk tubuh Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Masdan. Terima kasih kepada moderator kita pagi ini. Nampaknya saya seorang saja punya, tapi tiga menarik. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Profesor Madya Dr. Abdul Halim bin Masdan. Boleh bagi saya Dr. Halim dan apa juga panggilan lah. Dan satu soalan yang menarik lah, sebab kalau kita fikirkan untuk kita mengenali seseorang ni sekarang ni dah tak ada masalah. Kita search saja dalam Google Engine mesti dapat nama dia, bagi kalau nama penuh dia kan. Dan saya ni pula jenis yang kadang-kadang taklah selalu suka update kan. Apa-apa yang kita rasa menarik untuk kita kongsikan pada masyarakat, kita akan ambil. Semua ada dalam Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya lah. Jadi seperti mana yang telah pun diberitahu, saya merupakan pensyarah di Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak sejak tahun 2006. Okey. Dan sebelum saya menjadi pensyarah di Jabatan Pendidikan Awal Kanak-kanak, saya juga merupakan seorang guru kepala sekolah di UPM. Selama berapa tahun? 2000 hingga 2005. 5 tahunan lebih kurang. Seorang lelaki dan juga perempuan yang tidak punya isteri lagi. Ketika itu sekarang pun masih tampan Doktor. Cuma agak bergaya sikit lah. Ya, betul. Tampan lagi bergaya. Ya, cukup package berpendidikan, tampan dan bergaya. Itu antara ungkapan yang boleh menyebabkan saya cahaya selepas ini. Tapi untuk saya menyatakan bahawa bidang awal kanak-kanak ni antara bidang yang bagi saya tu sebenarnya macam benda tu accident lah. Accident. Bukan benda yang Bukan je kereta accident ni Doktor. Bukan kita jadi accident. Orang boleh accident kadang-kadang bila kita tengok handphone langgar tembok. Saya adalah langgar tembok ataupun jatuh ke longkang. Tapi bagi saya kadang-kadang kita cuba untuk mencari suatu kerjaya yang baik kita sesuai dengan diri kita. Macam saya, sebab bidang saya betul-betul adalah dengan pembangunan keluarga remaja dan kanak-kanak. Sebab fakulti saya di Ekonomi Manusia UPM, dan saya mengikuti bidang dalam major keluarga kanak-kanak dan remaja dan kanak-kanak ini merupakan
Orang kata salah satu elemen penting lah untuk kita nak namanya fakulti ekologi manusia, membangunkan manusia. Jadi memang penting lah bagi saya untuk saya nak cuba untuk bersama dengan masyarakat lah. Kebetulan lah kot sebelum saya masuk ke UPM sebagai pelajar diploma dan degree, saya juga adalah di sekolah aktif lah untuk acara macam debat, syarahan, di sekolah dan sebagainya. Sebab itu mungkin lah saya rasa why not talent yang saya ada ni saya nak build up untuk sains sosial dan lebih masyarakat. Dan Alhamdulillah sepanjang pengajian saya banyak melibatkan diri di dalam bidang nasyid lah. Itu mungkin lah sebab saya suka kepada hiburan lah. Kalau macam tu doktor boleh kita akan bagi satu set lah untuk doktor belanja sikit. Saya search tu kan macam doktor ada single terbaru doktor. Wah, saya sungguh bangga dapat jumpa artis. Okey, tak ada lagi. Sama doktor. Okey, kemudian bila saya dapat masuk UPM tu jadi guru guru prasekolah, dan benda tu kata tadi accident. Saya nak jadi macam Dr. Fadil Hamzah, macam motivator lah, sebab saya pernah kerja dengan dia masa praktikum dulu selama 4 bulan. Dan karakter tu saya suka lah, idola saya lah Dr. Fadil Hamzah tu. Seorang pakar motivator, motivasi yang sangat hebat di Malaysia. Betul. Okay, dan banyaklah orang jemput dia untuk bagi tahu sekolah dan juga agensi kerajaan dan swasta. Dan bila saya melihat ikon dia, yang sangat menarik, so saya pada mula ke arah dia. Tapi bila saya dapat suruh pagi selepas saya tamat saja pengajian, ketua jabatan di jabatan saya tu dia call, dia nak cikgu baru. Lepas tu saya kata, cikgu, tak ada cikgu perempuan ke, kenapa nak cikgu lelaki kan? Saya demand lah kononnya. Sebab dia cari ikon lelaki. Ikon lelaki. Dan saya orangnya. Betul-betul wah. Dia juga yakin, ya awak orangnya. Tanpa interview saya terus kerja. Dan di situ berputik saya, kesukaan saya terhadap bidang awal kadang-kadang. Kemudian saya buat master pentadbiran pendidikan ketika saya bekerja selama 5 tahun di UPM. Kemudian bila ada tawaran kosong untuk pensyarah dalam bidang pendidikan awal kadang-kadang, saya apply. Dan rezeki saya alhamdulillah saya dapat. Dan itulah dia terjebak yang saya dalam bidang pendidikan awal kadang-kadang sehingga hari ini. Doktor jadi pensyarah tu universiti pertama doktor? Ya, UPSI tahun 2006 sampai sekarang. Wow. Dan masa saya pergi interview yang pertama, masa tu Prof. Aminah Ayub lah, dia punya Chancellor Akademik. Masa tu Encik Nordin lah, itu salah satu dia punya panel penemu dan beberapa juga lah pensyarah otai kita. Dan boleh dia tengok karakter saya yang mungkin bagi dia nampak macam sesuai lah, sebab saya ada pengalaman 5 tahun mengajar tadika. Lepas tu pula ada menghasilkan buku prasekolah kebangsaan yang menjadi masa tu lah tahun 2003-2004, buku tu viral lah, banyak orang beli lah bawah BTS kan. So tu lah mungkin lah dia memilih saya untuk bekerja di Fakulti Pembangunan Manusia. Itulah tak asing lagi saya kata guest kita pada hari ini bukan orang biasa-biasa tapi luar biasa. Terima kasih komplimen tu. Bagi saya rasa biasa. Orang luar yang meluar biasakan saya. Saya melihat doktor juga sebagai idola saya dalam bidang awal kanak-kanak ni. Okey. Kita teruskan Amita. Okey. Perjalanan Prof sangat menarik untuk mendengar dan rasa macam Tak tanya lagi. tanya lagi kan macam dah sambung dengan betul tak so Prof, apakah yang menginspirasikan Prof untuk memilih kerjaya ini? Wah, menarik. Seperti mana saya katakan tadi kan, apabila saya menerima panggilan pertama daripada ketua jabatan tadi, dia nak cari ikon lelaki sebagai guru prasekolah. Yang saya rasa masa tu memang tak ramai guru lelaki dalam bidang awal kanak-kanak bagi dekat prasekolah tahun 2000 tadi. Jadi masa tu saya pun bercampur aduk lah. Saya rasa boleh ke saya nak cater benda ni. Walaupun saya ada pengalaman menjaga anak saudara saya ketika SPM. Masa tu dia baby kan. Sambil-sambil saya telefon rumah, kaki saya menggoyangkan goyang. Doktor yang jadi itu 100%. Yes. Wow. Jadi tu bukan senang ya lelaki boleh uruskan bayi. Walaupun saya tak adalah kata basic dalam pendidikan kanak-kanak, tapi saya suka budak-budak lah. Jadi mungkin karakter-karakter tu yang KJ di fakulti saya tu dia sangat yakin lah saya boleh menjadi guru di prasekolahan. Dan kebetulan masa tu adalah daripada UPSI datang time tu, pelajar Sen 1 dia datang, dia tengok orang sangat miss lah sebab
lelaki tak ramai kan. Dan bila dia datang, dia tengok saya mengajar kat tadika tu, semua orang macam apa, tertarik lah. Okay. Dan di situ saya rasa macam memang boleh pergi jauh lah sebab tak ramai. Dan saya gunakan peluang yang saya ada tu untuk saya memperbanyakkan lagi lah kemahiran-kemahiran tertentu, khususnya dari segi hiburan lah. Sebab kita dengan kanak-kanak ni diorang suka sesuatu yang enjoyable kan, yang sesuatu yang menyeronokkan. Kita tak boleh ajar macam kita ajar sekolah menengah ke pendidikan tinggi kan, kita serius cakap tu diorang malah tak boleh. Memang dalam keadaan santai dan juga dalam keadaan yang menggembirakan, bermain dan sebagainya. So tu mungkin karakter saya lah, sehingga menyebabkan saya alhamdulillah bertahan sampai hari ini. Dan saya rasa sampai saya jadi atuk maknanya dari karakter menghayang buaya anak saudara dalam menginspirasi doktor. Ya, mungkin jugalah. Sebab saya suka budak. Jadi kita tak tahulah, mungkin lah karakter saya dengan anak saudara setelah anak saudara pula. Adalah anak saudara. Diorang senang. Jadi baby pun saya pandai kawal, kontrol supaya tak nangis sebagainya kan. Saya suka baby lah. Jadi keterbukaan doktor untuk mengajar di prasekolah tu bukan secara terpaksa, doktor? Yes, mula memang itu kan saya punya keinginan pertama lah. Tapi bila dia masuk tu tak ada kerja lagi kan. Jadi orang tawaran kerja, gaji DG41. Maksud tu kita pun tak ada apa-apa mana-mana lagi. So tak apalah, walaupun kontrak kan time tu. Kalau kita grab lagi opportunity untuk orang kata nak menambah pengalaman. Dan tak sangka menambah pengalaman tu terus melekat dalam hidup saya lah. Terus menjadi kerjaya. Dan saya memang cukup senang dengan budak-budak bersama saya, dan apa yang saya buat dan saya lakukan sebelum tu kan, yang jaga anak saya sebagainya, memang tak ada masalah untuk berhadapan dengan orang. Dan semua cikgu-cikgu, semua pembantu memang sangat senang lah dengan perwatakan saya. Dan banyak jugalah benda-benda yang menarik lah yang kita buat dekat tadika kat UPM tu. Antaranya bila pesta Kongo, saya kena jadi MC, dan saya juga yang jadi director untuk program convocation kanak-kanak. Ada persembahan, ada tema. Jadi kalau tema Kesultanan Melayu Melaka, kita buat orang cerita macam Kesultanan Melayu Melaka, saya ada Puteri Hang Lipo, Batu Sultan Mahmud, semua lah. Okay. Dan benda-benda tu lah yang menyebabkan bila saya dapat master saja, saya kata why not saya nak pergi lebih tinggi lagi lah. Saya jadi lecturer pula lah. Saya tengok sebab rakan-rakan dia banyak yang jadi lecturer kat UPM dan banyak berhadapan dengan kawan-kawan menyumpah. Saya rasa macam so kita dah lama ajar budak-budak, so why not saya nak build up saya punya kata kerjaya saya mengajar guru pula, yang mengajar kanak-kanak. Itulah dia perjalanan dia. Sangat menarik, inspirasi doktor tu kan. Saya pun terbatuk. Sorry doktor, terlambat teruja dan jangan tersedih lah. Seperti yang doktor kata tu kan, doktor dari bidang lain menghayun buayan, terus berminat dalam kerjaya dalam bidang awak kanak-kanak, lepas tu sambung master dalam pendidikan kan. Saya pentadbiran pendidikan. Pentadbiran pendidikan. Jadi mesti proses peralihan tu kan doktor, mesti ada cabaran yang cabaran terbesar yang doktor pernah hadapi. Jadi boleh doktor kongsikan apa cabaran-cabaran tu dan macam mana doktor overcome benda tu? Okay, sebab saya bukannya diploma pendidikan kan. Betul. Jadi bila kita mengajar di prasekolah, dia adalah dia punya pendekatan yang telah pun dibuat. Tapi mungkin lah sebab karakter saya ni, saya pernah berdebat, bersyarah dan sebagainya. So saya gunakan karakter saya yang pandai bercakap dengan orang untuk kita tackle dengan kanak-kanak. Saya ni jiwanya kanak-kanak tau. Maksudnya kalau kita dengan kanak-kanak, memang saya akan bermain dengan orang. Walaupun dia kata dia dah dewasa, tapi sebagai saya suka. Kita akan cuba downgrade, bukan downgrade, maknanya kita akan cuba untuk sama taraf dengan orang, supaya dia mudah untuk berborak dengan kita, bercakap dengan kita. Dan apa jua aktiviti tu dia takkan awkward, dia rasa macam stranger dan sebagainya kan. Dia akan rasa smooth benda tu berlaku. Dan apabila saya dapat belajar, saya memerhati kat guru-guru sini yang mengajar di situ, untuk pembantu bermain bantu saya. Sebab dalam terkenal tu ada 25 orang dan seorang pembantu, dan pembantu saya perempuan. Di situ saya boleh belajar lah karakter kakak-kakak, macam mana dia kawal dengan budak-budak. Antara satu perkara yang saya rasa seronok bila dia memanggil kanak-kanak tu sayang. Jadi
bila sayang saya pun terbawa dalam keadaan okey sayang, jangan begitu sayang, ya sayang. Sampai kadang-kadang bila mak dia datang saya tersayangkan dengan mak dia. Macam banget. Itu sangat besar tu. Tersebut. Jadi doktor percaya bahawa panggilan lembut, panggilan kasih sayang tu kasih boleh sayang. memberi satu Ikatan bonding Bonding antara anak. Yes. Dan di situlah antara sebab saya rasa kita perlu untuk memastikan bila kita berada dalam satu career yang kita ceburi, bagaimana kita menselesaikan diri dengan cepat dan bagaimana kita merasa seronok dengan kerjaya itu. Sebab kalau kita tak ada rasa seronok, kita tak ada rasa kerjaya itu adalah the part of you punya amanah, tanggungjawab kan, memang kita akan susah untuk kekal dengan mana-mana kerja yang kita masuk. Faham? Jadi doktor, daripada lihat wajah, senyuman, ukiran senyuman, gesture, jadi boleh doktor sharekan pengalaman yang paling bermakna sepanjang berada dalam dunia ini, dalam dunia kanak-kanak ni, yang tak bolehlah doktor lupakan bila terduduk, tersenyum, tergelak. Jadi apakah pengalaman yang bermakna itu? Saya tu nak dengar tu doktor. Tetap menjadi pujaan hati. Ya, betul. Bukan mak yang terpanggil sayang tadi. Itu salah satu cerita lah. Kebetulan mak dia pun janda ni. Dia seronok dia lah. Okay. Tapi tak tahu lah, cerita ni bagi saya sebenarnya yang menguatkan lagi lah. Bahawasanya kadang-kadang kita tak boleh selesa dengan bidang tu. Kadang-kadang ada orang rasa tak selesa dengan kita, lagi-lagi lelaki dengan bidang kadang-kadang. Sebab isu-isu macam masa zaman tu pedofil ke tak ada lagi sangat lah. Tapi isu-isu macam sexual harassment kan, mana kegusaran ibu lah, khususnya bapa ada masalah terhadap lelaki yang berkejaya dalam bidang awal kanak-kanak yang bersama anak-anak mereka. Yes, sampai satu tahap ada satu parent tu dia beritahu dia tak nak anak dia dengan kelas saya. Wah, anak dia dah jumpa ke kelas saya. Kita ada bagi-bagi kan lah. Budak kan sebab kelas satu kelas untuk 5 tahun, contohnya 2 kelas, 6 tahun 2 kelas. Dan dia tak nak dengan kelas saya. Saya kata tak apalah kalau tak nak, sebab dia macam tak confident lah anak dengan lelaki. Lepas tu bila saya handle kelas tu, wah, anak dia kelas lain lah. Lepas tu saya kadang-kadang kita orang campur kelas. Bila cikgu tu dia tak ada, dia ada hal, dia akan gabung kelas dan kita akan ajar ramai lah. Dan mungkin anak dia juga cerita lah, dia suka dengan saya lah, apa semua kan. Anak dia perempuan. Jadi tahun depan ni mak dia macam menyesal, sorry lah cikgu saya buat macam ni. So tahun ni saya nak hantar anak saya, boleh tak? Tak apalah puan, terima kasih sajalah. Tapi tak apa, saya sebenarnya okey je, tak ada masalah. Saya faham sebab kadang-kadang kita dengan apa cerita-cerita luar kan, dia kata kan sebab nilai si titik kan rosak susah sebulan. Jadi kita kena buktikanlah bahawa kita bukannya dengan nilai tersebut lah. Okay, kita adalah susu yang sentiasa memutihkan orang untuk jadi jernih dan sedap bila diminum. Betul tak? Tak tahulah falsafah kau kan. Dan itu juga lah menyebabkan saya rasa macam okay, apa-apa kerjaya sekalipun, don't looking at the gender lah. Okay, semua orang mampu untuk bekerja dengan baik. Kita tak nak racist, kita tak nak kita gender punya apa ni perception kan. Betul. Ataupun apa jua yang boleh menyekat kebebasan seorang untuk dia bekerjaya dengan apa jua bidang. Ya, okay? Lelaki ada yang jadi chef, perempuan ada yang jadi chef, perempuan ada yang kerja bengkel, perempuan ada juga kerja bawa bas, lelaki juga macam tu kan. Jadi patutnya kita kena berlapang dada kalau dia dah memang tu profession dan dia mampu untuk buat. So kita jangan ada persepsi yang tidak baik lah. Itu pengalaman saya dan saya akan ingat sampai bila-bila. Pengalaman yang sangat memberi kesan kan doktor? Memberi kesan kepada saya dan juga kepada pelajar-pelajar saya yang lelaki lah. Untuk diorang jangan rasa canggung, jangan rasa kecewa, jangan rasa ragu-ragu kan. Sebab kadang-kadang dia rasa lama kita orang tak ramai lah, boleh kita survive dalam dunia ni kan. Lepas tu bila saya yakinkan orang saya dulu dalam bidang ni, so kebanyakan kalau jumpa saya diorang ada confidence yang baik lah. Baik doktor, dan penonton sekalian, kita dah banyak berkongsi dan mendengar berkaitan dengan inspirasi dan pengalaman-pengalaman doktor yang kita tak sangka sebenarnya dunia ni, dunia pendidikan awal kanak-kanak bukan sahaja untuk wanita. Mekanik boleh jadi wanita juga, chef boleh jadi lelaki, dan guru dalam bidang awal kanak-kanak seawal umur pun boleh juga jatuh kepada doktor. Terdapat banyak lagi yang kita nak bincangkan, tetapi sebelum tu kita berehat dulu sebentar dan
tunggu akan segmen seterusnya. Oke, kembali lagi kita dalam podcast Sembang Santai tapi padat. Oke, kita berikan laluan kepada Namita. Ada apa-apa yang Namita nak tanya dekat Prof kita? Mesti ada. Baik Prof, sepanjang perjalanan Prof dalam sebagai pensyarah, boleh Prof nyatakan apakah personaliti yang seharusnya ada pada seorang pendidik dalam dunia pendidikan awal kanak-kanak? Menarik soalan. Sebab kadang-kadang bila dia fikir dia tu pensyarah kan, level dia tinggi berbanding dengan cikgu, lagi tinggi dengan cikgu tadika. Sebab transisi hidup saya bermula daripada bawah, Guru tadika. ibu tadika. Dan apabila saya dia upgrade menjadi pensyarah, karakter saya tetap sama. Maksud dia, walaupun kita bersama dengan pelajar-pelajar kita yang adult lah kan, yang dewasa, tapi mereka tu nanti akan jadi cikgu di sekolah. Lalu kalau kita punya amalan terlalu serius sehingga kan tak nampak nilai-nilai atau ciri-ciri yang boleh diorang ambil tauladan ataupun menggunakan pengalaman yang kita ada tu untuk mereka bawa ke dalam dunia pendidikan kanak-kanak, nanti dia akan jadi masalah. Betul, karakter saya tidak berubah. Saya tetap mengajar dalam keadaan santai, tapi dan santai-santai tu kita kawal lah anak sampai berlebihan kan. Dan saya akan masukkan juga dan menyelitkan juga dengan kecindan. Kecindan ni humor lah, nyanyian, ada itu yang pergerakan dan sebagainya. Yes. Dan elemen-elemen tu memang perlu ada bagi seorang guru, sebab dia ni pun tugasnya, lagi-lagi kalau prasekolah ataupun taska, dia ni menghiburkan kanak-kanak. Takkanlah hari-hari nak bagi buku teks, kau buat pukul 18 sekarang siapkan kan? Jadi karakter tu bukan karakter cikgu di prasekolah. Jadi sebab itu bila saya berhadapan dengan pelajar-pelajar saya mahukan supaya mereka ini dalam keadaan yang bersedia untuk menghiburkan kanak-kanak. Sebab kanak-kanak ni hiburan dia sangat-sangat tinggi dalam kehidupan mereka. Itu kalau dia kat rumah dia main gadget, betul hiburan ni kan? Jadi hiburan ni dia tanpa batas. Cuma bagaimana kita nak setkan dalam hiburan yang tanpa batas ini supaya ia ada unsur-unsur pendidikan. Dia belajar sesuatu yang bermanfaat. So itu bila kat sekolah, kalau kita tak berjaya untuk mengawal mereka untuk seronok datang ke sekolah, mengawal mereka untuk bersama kita dalam aktiviti pembelajaran yang berkaitan dengan elemen hiburan contohnya, maknanya kita bukan seorang guru prasekolah yang baiklah. So itu yang antara benda yang saya tanam kepada mereka. You all jangan terlalu mendesak, jangan seorang yang stres, jangan seorang yang pemarah, walaupun you all boleh kontrol kelas dengan cara kita gertak ke kan, tinggikan suara dan sebagainya. Itu bukan ciri seorang guru prasekolah yang baik, guru di pendidikan kanak-kanak yang baik. Sebab mereka ni memerlukan cara kemesraan yang bersesuaian dengan jiwa mereka. Dan salah satunya adalah dalam bentuk didik hibur. So didik hibur ni lah yang saya perjuangkan sampai hari ini, yang mana karakter tu ada dalam diri saya sejak saya kecil. Itulah katalah setiap orang ni kan dia punya perjalanan Tuhan dah tunjukkan. Jadi itulah mungkin perjalanan saya, memang saya sesuai dalam bidang sampai hari ini lah. Agak menjawab soalan. Okay, dari yang doktor cakap tadi kan, memang kita tahu kan dalam dunia awal kanak-kanak ni memang dipelopori oleh golongan wanita kan. Jadi macam mana doktor nak buat penerimaan terhadap lelaki tu diterima dengan hati terbuka, dan apa yang doktor boleh sampaikan dekat luar sana tentang penerimaan yang open minded tentang lelaki dalam bidang awal kanak-kanak. Satu soalan yang baik lah. Sebab saya itu antara perjuangan saya lah, Ya, untuk betul. memastikan bahawa role as a man must have inside our children punya emotion. Sebab kita banyak disidangkan dengan role ataupun orang kata keibuan berbanding dengan kebapaan. Sebab memang kebanyak benda mengenai ibu ni waktu kecil. Kaum lelaki ni jarang yang terlibat. Saya akui juga lah, saya pun sibuk kan. Memang wife saya banyak punya peranan. Tapi gimanakah letaknya seorang lelaki untuk berperanan dalam keluarga? Okay. So itu bila ada lelaki dalam dunia pendidikan kanak-kanak, ya, dia adalah salah satu cara untuk kita mengatakan bahawa inilah dia role lelaki.
untuk dia dapat menterjemahkan dari segi peranan dia kepada kanak-kanak. Okey, lelaki ni apa ciri-ciri dia yang boleh kita ambil tauladan dia kan. Dia seorang yang kuat, okay, dia seorang yang mungkin yang mencari nafkah, and dia ketua keluarga, and then walaupun dalam keadaan dia yang perkasa, gagah, cakap besar kan, cakap suara besar, garau dan sebagainya, tapi dia mampu untuk bersama-sama dengan kanak-kanak untuk menunjukkan bahawa kasih sayang itu tidak mengira gender. Itulah yang saya belajar daripada apa yang ketua jabatan saya perjuangkan. Kebetulan dia tu memang pakar dalam bidang kebapaan. Ketua jabatan saya tu perempuan ya, tapi dia faham karakter ini perlu disuburkan, dan saya antara orang yang menjadi eksperimen untuk diri dia lah. Dan saya cabar diri saya mampu untuk berada dalam dunia ini sehingga sekarang ni. Dan Alhamdulillah, bila ramai di kalangan pelajar-pelajar lelaki usul berjumpa dengan saya, dia akan macam kita bertambah yakin lah dalam bidang ni kan. Dan saya rasa kita perlu untuk pastikan lah, kita kena buktikan lah bahawasanya ini adalah kejayaan untuk semua orang, universal ini kejayaan. Dan bagaimana kita nak memperkasakan nilai-nilai lelaki dalam diri kanak-kanak supaya orang faham lelaki juga penting selain ibu, sebab lelaki ni jugalah yang akan membawa mereka untuk jadi seorang lelaki yang baik, orang lelaki. Dan sebagai pula anak perempuan pula memikirkan bahawa bapa ataupun orang lelaki ni penting dalam kehidupan mereka, sebab nanti mereka akan berhubung. Mereka akan berhubung semua dengan perempuan. Betul. Mereka akan berhubung dengan lelaki. Dia kena faham karakter-karakter lelaki supaya mereka nanti tahu batas-batas dan juga perkara-perkara yang boleh membuatkan mereka mudah untuk bekerjasama dan menjalankan kehidupan yang lebih selesa. Maksudnya ke doktor, saya faham maksud doktor kaitkan dengan tugas seorang ayah tu kan. Kalau kita lihat lelaki zaman sekarang ni, bagi diorang urus anak ni bukan hal saya. Diorang kata itu hal isteri. Dan kalau urus anak ni boleh dikatakan macam tak gentle lah orang kata. Lelaki lembut urus anak. Macam tu kan. Jadi kalau kita tengok sendiri lah Rasulullah macam mana dia didik kan anak-anak dia seorang lelaki dan dia seorang pemimpin, tapi kemampuannya mendidik anak-anak menjadi orang kata suri tauladan daripada orang lain. Bagaimana dia mampu untuk bekerjasama dengan anak isteri dia kan, Khadijah ataupun macam mana dia mengasihi kanak-kanak. Dia bermain dengan isteri dia, main kejar-kejar kan lagu Aisyah kan. Tapi yang jangan nanti habis segmen dia. Dan juga bagaimana dia bersama dengan anak dan cucu-cucu dia kan. Dan kalau kita tengok pun dari segi teori pun banyak teori orang lelaki. Piaja lelaki, Bigot sikit lelaki kan, adik-adik lelaki, dan juga pelopor pada teori awal kanak-kanak. Dan dan saya nampak maksud dia karakter lelaki dia bukan satu benda yang awkward lah, yang orang rasa macam tak boleh ni dalam karakter lelaki awal kanak-kanak, tak sesuai. Sebenarnya satu dari segi pandangan masyarakat, mungkin especially di Malaysia lah, mungkin kita telah banyak dan terpengaruh dengan sinetron atau kisah-kisah yang menunjukkan lelaki tak guna kan, lelaki curang lah, lelaki pedofil lah. Kita dididik lelaki bekerja di luar. Lepas tu pula tak bertanggungjawab. Lepas tu pula mengambil kesempatan pada kaum wanita dan sebagainya. So bila dihidangkan benda-benda tu, bagaimana kalau lelaki yang memang betul-betul baik, yang bertanggungjawab, yang sangat profesional dalam bidang itu, tak beri peluang kepada mereka kan doktor. Sebab itu kita kena kembalilah kepada orang kata role sebagai pendidik. Pendidik ni dia bukan untuk satu kaum, dia untuk semua orang. Kalau dia mampu untuk mendidik yang baik, sesiapa pun mampu untuk mendapat pendidikan yang baik daripada pendidik itu. Jadi kami berharap dengan perkongsian yang doktor berikan, penjelasan yang doktor berikan dapat mengubah stigma, kita panggil stigma dan tanggapan masyarakat. Bahawasanya dunia ini bukanlah hanya untuk dunia ibu ataupun dunia wanita. Bapa ataupun lelaki juga perlu memainkan peranan penting dalam mendidik anak ini. Kerana anak itu bukanlah hanya dicorak oleh ibu, tetapi dicorak juga oleh ibu bapa. Kerana anak yang lahir di muka bumi ini ibaratkan putih, maka ibu bapa lah yang mencorakkan anak tu jadi berkala, berwarna-warni. Okey doktor, di samping kita membincangkan berkaitan dengan kerjaya, berkaitan dengan dunia pendidikan anak, di samping itu nak suka untuk saya selitkan berkaitan dengan elemen dan pendekatan. Sebab tadi doktor ada sebut tentang didik hidup. Jadi saya rasa macam
wah, satu perkataan baharu yang jarang kita dengari. Yes, betul. Biasa kita dengari belajar sambil bermain. Jadi Imam Ghazali juga cakap, ada saya terbaca bahawasanya hati anak-anak ini akan mati sekiranya dia tidak bermain. Okey, jadi tu dengan perkataan didik hibur tu, bagaimana doktor bawa pendekatan dalam perkembangan kanak-kanak, penekanan terhadap sosial ataupun ciri kanak-kanak, iaitu jasmani, emosi, rohani dan intelektual kanak-kanak tersebut. Boleh doktor kongsikan sedikit? Yes, betul. Bila saya berada dalam bidang ni, saya nampak rupa inilah jiwa saya. Dan karakter saya sejak kecil sampai besar, memang saya seorang yang suka kepada seni lah. Sama ada seni melukis, seni tari, seni seni merbujang lapuk bukan. seni solat. Dan apa jua seni lah. Sebab tu kalau kat rumah saya banyak macam komik-komik saya suka kumpul untuk barang-barang antik, seni juga kan. Star Wars ni kumpul, figure-figure dia, Batman lah, Marvel, semua tu karakter saya kumpul lah. Dan satu lagi adalah dari segi macam video, cerita-cerita yang ada science fiction pun saya suka sebab dia ada seni dan lagu-lagu lah. Di rumah saya bukan hanya ada CD, kaset, piring hitam pun saya ada. Wow. Piring hitam cuma yang dekat tu kan. So saya ada simpan. Dan itu antara orang kata beautiful of life lah, macam mana kita menghargai seni dalam kehidupan kita. Dan itulah mungkinlah menyebabkan saya bila berada dalam dunia pendidikan kanak-kanak ni, kenapa benda ni cikgu agak-agak jarang, tak biasa nak terapkan dalam pengajaran mereka. Sebab dalam kurikulum, kalau dalam KSPK dan Permata, KSPK dan Permata ni adalah kurikulum tadika dan taska ya. Bermain tu lah kata sifat yang perlu diterapkan dalam kehidupan mereka untuk mengajar. Sekolah rendah dan sekolah menengah pun dia ada perkataan didik hibur tu dalam kurikulum. Cuma pendekatan tu tidaklah kata popular diketengahkan. Sebab dulu di sekolah agak sukar untuk mengenengahkan aktiviti yang disukakan sebagai bermain dan juga menyanyi dan sebagainya, sebab kita berpandukan pada buku teks yang sedia ada dan mereka akan mudah untuk dikawal lah apabila kita buat aktiviti tanya jawab atau tulis kan. Dia lebih kat situ. Jadi sebab itu pendekatan di peringkat sekolah rendah ni dia memang susah untuk diamalkan sebagai tadika sebab sekolah rendah bukan ramai muridnya kan, dan kita kena ikut syllabus. Okay? Jadi benda tu dia menghalang kreativiti guru untuk buat aktiviti yang melibatkan apa jua subjek lah, bahasa ke maths ke sains dalam bentuk didik hibur. Didik hibur ni ialah kalau dalam bahasa Inggeris fun learning lah. Kita mengajar dengan cara yang menghiburkan. Dan kita boleh masukkan dan boleh terapkan mereka sama ada mereka boleh buat dengan cara melukis, menyanyi, menari, bersyair, berpantun, buat role play, berpuppet show dan sebagainya boleh. So itu nak mengeratkan lagi hubungan dan juga minat murid terhadap subjek tersebut. Mungkinlah yang menjadi masalah ni cikgu kurang dengan benda-benda macam tu. Cikgu jarang didedahkan dengan elemen tu. Tapi saya rasa dalam mereka belajar di mana-mana pendidikan, benda tu ada. Cuma penerapan tu tidaklah terlalu kata fokus berbanding kalau di peringkat tadika atau taska kan. Kita kan kalau kadang-kadang memang ada bermain kan. Kadang-kadang kena selitkan aktiviti yang melibatkan menyanyian dan sebagainya kan, ikut tema, kadang-kadang ada lagu-lagu tertentu kan. Jadi kalau benda tu dapat diamalkan dengan baik, sebenarnya sekolah rendah pun budak-budak akan suka masuk. Sekolah menengah pun budak akan suka masuk. Sebab itu pandai untuk attract budak. Itu kadang-kadang kalau dia pasang TV contohnya kan, ada lagu-lagu yang sesuai dengan tema yang apa yang nak ajar. Saudara akan rasa macam, wah, seronok saudara akan rasa macam nyanyi kan, ikut tema-tema tertentu kan. Lepas tu baru cikgu akan masuk dengan subjek yang nak ajar. So, yes, benda tu memang memerlukan bakat. Tapi kalau kita minat, insya-Allah bakat tu boleh diasuh. Itu bagi saya, perjuangan saya bukan hanya untuk tadika dan taska. Perjuangan saya untuk semua guru-guru untuk pastikan bagaimana mereka boleh mengikat dan menarik minat murid-murid mereka untuk belajar. Sebab kekurangannya di sini ialah anak-anak pada hari ini dia cukup selesa dengan gadget. Itu hiburan mereka. Jadi bagaimana kita nak attract dia untuk menggantikan gadget yang dia suka selama ini dengan pengajaran di sekolah.
Belajar sejarah contohnya kan. Oh gila bosan. Kita nak cerita pasal fakta-fakta. Kadang-kadang kita tak boleh nak hafal, kita tak boleh nak adap benda yang berlaku yang kita kena ceritakan kembali kan. Lepas tu dulu saya pernah ada cikgu sejarah saya silap kita buat macam role play. Okay, ini mesti persidangan, so ni jadi sultan, jadi macam, so kita cuba mainkan peranan untuk bercerita lah. So dengan kefahaman masing-masing lah. Lepas tu setiap orang akan komen, okay macam mana ni, okay tak lakonan ni semua kan. Jadi karakter itulah sepatutnya diwujudkan untuk memastikan guru dapat memahami keadaan murid pada hari ini yang memang bermasalah dari segi fokus untuk belajar, dan bagaimana murid pada hari ini dapat fokus dan seronok untuk belajar dengan cara dan pendekatan dididik dengan cikgu amalkan tanpa mengira subjek. Dan pengajaran tu kan dapat hidup kan? Yes, hidup, selesa, menarik, menyeronokkan, dan orang akan bercambah lagi bakat-bakat lain kan, supaya dia akan lebih build up lagi talent dia. Sebab kadang-kadang bila kita menghargai pelajar-pelajar kita yang ada talent tertentu, Mereka lagi bersemangat. mereka lagi bersemangat. Betul. Itulah situ. Sedih kan? Tak sedih kan? Sangat menginspirasi. Dia sangat teruja mendengar. Setiap benda yang doktor lontarkan tu sangat memberi manfaat. Dan sayangnya bila mana cikgu ni tidak pandai menggunakan elemen-elemen kreativiti yang ada. Sedangkan kalau macam kita dengar daripada doktor kan, halusnya kreativiti tu, halusnya seni tu. Sebab mendidik pun satu seni. Jadi cara kita bertutur, cara kita mempersembahkan pengajaran, dia tidaklah terlalu rigid. Kau masuk kelas kau dapatkan macam cikgu, dapatkan serta sebagainya. Kau datang kau jadi nelayan kau kan, jadi doktor, pakai puppet sebagainya. Itu karakter yang mana budak-budak suka. Sebab itu dia suka hiburan. So hiburan ini menghidangkan pelbagai elemen surprise, yang mana dia akan ada attraction untuk dia fokus dengan cikgu. Cikgu ni tiba-tiba jadi Fatamin. Tiba-tiba kan, tiba-tiba cikgu jadi doktor, tiba-tiba jadi Maleficent. Kita pernah ada dulu satu guru di pusat bahasa kot rasanya. Dia jadi guru bahasa Inggeris tapi dia pakai macam Maleficent masuk kelas. Dia ajar bagaimana orang berinteract sebagai satu karakter dan bercakap dalam bahasa Inggeris. Itu antara benda-benda yang bagi saya macam wow, itu adalah kreativiti yang sepatutnya ada pada guru untuk dia attract budak dengan pelbagai cara dan kaedah. Dan jangan terlalu rigid, masuk dalam buka buku teks, buka buku teks, buka buku surah 14. Yes, siapkan sekarang. Itu habis balik. Itu bukan setakat cikgu, kreativiti cikgu yang mati, anak-anak seni pun. Itu antara benda yang bagi saya kita ketengahkan. Sebab kanak-kanak ni diorang belum ada rasa segan, malu tu kan, doktor. Jadi kalau kita bagi anak-anak hari ni kita buat lakonan, diorang dia apa berebut-rebut datang depan nak tunjukkan. Kalau kita dah dewasa ni, yang kalau kat tangan kalau boleh semua nak cari pen lah, cari apa lah kan. Time tu lah dia cari pen. Bila kita bila jawab soalan tak boleh pula jawab. Tapi kalau budak-budak ni kita cakap, siapa tahu buah ni warna apa? Semua angkat tangan. Siapa boleh betul tak? Walaupun salah tapi kita macam build up dorang punya keyakinan, dorang punya komunikasi dalam masa yang sama. Komitmen dia kan. Betul. Dia akan rasa kesegahan. Bila kita panggil, cikgu hargai lah, macam tu. Lepas ni kalau cikgu panggil lagi, saya nak angkat tangan. Betul. Saya pun rasa tertarik dengan pendekatan yang dapat kongsikan pada kami. Sebenarnya kalau guru-guru yang bakat jadi guru tadika, diorang pun boleh guna pendekatan macam ni. Sebab kanak-kanak kan suka macam fantasy, especially yang doktor especially yang doktor share tentang didik hibur. Saya pun rasa macam attract pada tu. Confirm. Sebab dewasa dah tertarik, mestilah kanak-kanak pun So kalau kita tengok kan, kenapa orang suka tengok cerita Hindustan? Satu sebab karakter dia, lelaki perempuan yang handsome kan. Betul. Unsur-unsur tarian dan nyanyian yang disampaikan. 3 jam
tapi orang boleh follow sampai habis. Okay. Jadi itu antara karakter. Maknanya perjalanan ketika kita mengendalikan aktiviti pembelajaran itu sangat-sangat krusial, sangat-sangat penting. Bagaimana mereka akan mengekalkan terhadap pengajaran kita itu fokus. Dan dia akan melihat sejauh mana kita mampu untuk menterjemahkan pendidikan itu untuk diorang bawa ke rumah. Dengan kenangan-kenangan manis tadi lah. Okay. Itu antara benda yang menyebabkan bila saya berhadapan dengan pelajar saya akan bawa animal tersebut lah. Supaya dia pun nanti bila dia bawa pada anak murid dia buat benda yang sama. Saya rasa berkongsi doktor, saya nak apa tu? Kata-kata pun terkeluar. Tak terluar. Tersekat-sekat dalam tu. Okay, baik Prof. Boleh kami tahu tentang tahap pendidikan guru di Malaysia? Adakah sama taraf dengan tahap pendidikan guru di luar negara? Lagipun pada pandangan Prof, sijil perguruan yang kita ada pada sekarang sesuai atau tidak untuk berkhidmat sebagai guru ataupun syarat dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak di luar negara? Satu soalan yang bersifat kalau kata potential of kita punya perguruan tu lah ya. Sebenarnya kita pernah ada pelajar kita yang dia menjadi cikgu di Singapura. Okay. Di Brunei saya tak pasti. Di Indonesia macam pelajar Indonesia tu kita pernah hantar pada kita untuk praktikum lah. Okay. Rata-rata mereka sangat senang dengan cara pengajaran pelajar-pelajar kita sebab mereka memang betul-betul menterjemahkan lah apa yang dia belajar dengan elemen-elemen fun learning, learning to play dan sebagainya lah. Dan saya nampak kita punya akreditasi pendidikan itu memang dia dah selaras lah dengan keperluan mana-mana negara di dunia. Memang kita mengambil pendekatan yang sama dengan mana-mana negara, terutamanya dengan negara maju lah macam US, UK dan sebagainya. Okay. Cumanya yang menjadi masalah ialah kesanggupan pelajar kita itu sendiri untuk berada di luar negara sebab halangannya bagi saya yang besar adalah bahasa lah. Kalau mereka mampu bertutur dengan bahasa yang baik, terutama bahasa Inggeris. Saya rasa kat Malaysia pun banyak sebenarnya international school yang diorang boleh kerja sehingga mereka boleh menawarkan dengan gaji yang sangat lumayan 3, 4, 5 ribu di tadikan swasta. Dia banyak kali panggil lah tapi kesanggupan pelajar-pelajar kita nak cabaran itu sangat-sangat sedikit lah. Itu antara dia kata masalah utama lah dari segi kekayaan bahasa tu. Tapi dari segi talent diorang dari segi mengajar tu tak ada masalah lah. Okay. Dan sebab kita dah buktikan ada pelajar-pelajar kita yang dapat bekerja di Singapura. Jadi sepatutnya dari segi yang kata kita punya clarification of certificate dalam bidang pendidikan ni dia tak ada masalah untuk mana-mana negara. Cuma mungkin ada negara-negara yang memerlukan maknanya dari segi faktor bahasa tu sendiri lah. Okay, dia lulus tak ujian dia nanti, kalau lulus dia akan ditawarkan lah sebagai kerja di situ. Okay. Betul, bagi saya memang kita ni kena ada antarabangsa lah dalam diri semua pelajar kita. Sebab tu kalau dalam elemen bitara tu yang belakang tu adaptasi global, mereka perlu beradaptasi dengan mana-mana negara dunia. Kalau jumpa dengan US, kau janjikan kawan, kalau itu cikgu yang bagus sebab kita tak nak terlalu terkongkong dengan dunia pendidikan kita. Kita perlu meluaskan kuasa. Meluaskan kuasa untuk kita mencari idea-idea baru, berkawan dengan orang-orang baru yang bersifat international lah. Sebab kadang-kadang benda-benda baik yang diramalkan oleh mereka itu kita boleh amalkan di Malaysia. Dan itu juga adalah satu potensi untuk kita build up kita punya talent. Kita tak nak nanti orang kata alah kau ada pun kerja tadi kau tak ke mana. Tapi rupanya boleh ke mana. Ada juga guru yang dia bersifat antarabangsa sampai tahap inovasi ni diiktiraf sehingga menang di peringkat antarabangsa. Pernah dicalonkan untuk di peringkat antarabangsa. Jadi bagi saya sebenarnya qualification tu adalah sebahagian daripada keperluan dia nak jadi guru lah. Cuma diri dia tu sendiri. Mampu tak dia untuk menghadapi cabaran dengan dunia luar, ataupun dia boleh menserasikan diri dengan elemen pendidikan antarabangsa yang mungkin lebih mencabar,
yang lebih besar ialah kalau nak kata faktor gaji itu sesuatu atau benda yang boleh menarik kita. Sebenarnya bila kita mampu untuk bekerja di mana-mana negara dunia, asalkan mereka luluslah dengan qualification dari segi bahasa lah, bagi saya yang penting lah. Yang negara tu mahu. Yes, yang negara tu mahu. Dan dari segi qualification untuk pendidikan kita tak ada masalah bila dia iktiraf oleh MQA. Maksudnya MQA ni dia dah mengiktiraf pendidikan tu adalah selaras dengan antarabangsa lah gitu. Jadi bagi saya sebenarnya apa-apalah ya, pengajian pendidikan tak kisahlah di mana-mana di sipil dan mana-mana pun sebenarnya dia tak ada masalah sebenarnya untuk mereka nak guna untuk keluar negara, untuk bekerja di luar negara, asalkan kemampuan tadi itulah yang penting kan, diri dia dan juga language lah. Okay. Tahap kesediaan seorang Yes. untuk keluar. Sedangkan dia tak ada skill. Skill dan kemahiran dah ada, tahap kesediaan sahaja yang perlu tu. Jadi cabaran. Tapi saya nak ucap terima kasihlah pada doktor dengan penerangan doktor ni sebab ramai persepsi di luar sana yang bila kita cakap awak dalam bidang apa? Pendidikan awal kanak-kanak. Oh, jadi cikgu tadika je, ajar ABC je 1, 2, 3 kan. Jadi bila doktor terang ni kan, saya rasa memberi info kepada luar sana yang bidang ni bukan sahaja boleh dikembangkan dalam negara, tapi boleh juga dikembangkan di luar negara. Maknanya peluang pelajar dalam pendidikan awal kanak-kanak ni dia tak tersekat. Walaupun nama dia kanak-kanak, nampak rendah apa semua kan, tapi sebenarnya peluang dia besar. Betul kan doktor? Dia tidak juga tersekat dalam bidang pengajaran dalam kelas. Betul. Kalau di fakulti kita, siapa yang ambil awal kanak-kanak, kita ada satu lagi package, iaitu mereka akan juga didedahkan dari segi pengurusan dan juga keusamanan. So itu kita ada TD yang baru TD di dalam bidang penjanaan dan juga pengomersialan, di mana kita menggalakkan mahasiswa kita untuk menghasilkan produk. Kalau produk tu berkualiti, pergi hantar, masuk mana-mana innovation, menang goal contohnya, kita akan encourage diorang untuk patenkan produk tu untuk dijual dan dipasarkan. Dikomersialkan. Masuklah Shopee kan, jual online. Hari ini saja, hari ini habis dah kita punya Pak Man. Bukan Pak Man. Kita tak baik iklan. Tersebut. Tersebut Pak Man. Cuma itulah maknanya sekarang bidang pendidikan terutama awal kanak-kanak tak tertumpu kemudian. Dia satu lubuk sebenarnya. Bagaimana dia sendiri menjadikan ia sebagai satu lubuk yang boleh dipergi jauh. Sebab guru adalah sebahagian. Sebahagian daripada profession dia. Tapi dia juga boleh menjadi sebahagian lain sebagai seorang entrepreneur, sebagai seorang CEO, sebagai seorang motivator, sebagai seorang pensyarah, macam-macam. Betul. Apa pun dia terletak pada diri kita sendiri. Kemana ke arah tuju kita dan kemampuan kita. Kalau you rasa yang cikgu sampai bila-bila, itu saja kemampuan kamu, teruskan. So itu pun bidang yang murni. Cikgu satu bidang yang murni. Cuma jangan menelung. Bila kita tengok kawan tu berjaya dan CEO gaji juta-juta buka franchise tadika, mengeluh. Tengoklah aku macam ni je. Memang tak adalah dengan pendidikan kadang-kadang sampai bila-bila. Sebenarnya kalau kawan awak tu boleh, kenapa awak tak boleh? Kan? Kalau awak rasa tak boleh, bersyukurlah apa yang ada. Itulah mungkin rezeki awak. Kan? Itu je awak boleh dapatkan. Jadi itulah bagi saya nasihatkan supaya bukan setakat untuk bidang awal kanak-kanak lah, apa juga bidang pendidikan. Sekarang di UPSI sendiri, UPSI pun kita dah menjenamakan awal kanak-kanak ni ataupun pendidikan ni dengan pelbagai elemen. It's not only to be an educator, tapi to be an entrepreneur dan macam lagi. Ke mana pun you boleh pergi. Sebab kita banyak pusat-pusat ataupun kita punya center-center kita yang memberikan pendidikan secara langsung lah untuk menambahkan lagi skill-skill pelajar kita dalam bidang usahawanan, dalam bidang bahasa, skills, kemahiran untuk berkomunikasi dan sebagainya. Jadi peluang ni terletak pada pelajar lah. Saya pun rasa macam berbangga jadi anak kandung Suluh Budiman sebab saya juga didedahkan dengan
bila saya tamat saya boleh berhubung dengan Age UPSI yang boleh membantu Yes. pelajar-pelajar dalam awal kanak-kanak ni buka tadika Yes, betul. dalam bidang membuat buku ke keusahawanan yang Tuition lain. online. Tuition online sangat, saya rasa sangat Banyak. beruntung, sangat banyak yang UPSI bantu pelajarnya untuk berkembang luas. Cuma semuanya berbalik kepada diri kita. Betul. Jadi kan doktor, tadi kita dah bincang semua tu. Saya nak tahu berkaitan dengan trend dan teknologi yang maju pada saat ini kan. Apakah perubahan atau inovasi yang Prof harapkan dalam pendidikan awal kanak-kanak dalam masa 5 hingga 10 tahun akan datang? Ada. Okay. Kita sebagai pendidik ni kita kena berevolusi dengan masa. Maksudnya kalau dah sekarang ni zaman AI, kita kena menyamakanlah ataupun mentransformasikan pendidikan kita ke arah AI lah. Kita membelakangi segala bidang kemajuan yang ada pada hari ini, kita akan ketinggalan. Lepas tu guru-guru ni dia perlu dinamik lah punya pengamalan dia. Dia tak boleh rigid. Kalau rigid nanti dia akan ketinggalan dan budak akan bosan. Itu benda yang sepatutnya kena ada dalam diri seorang guru, yang mana ciri-ciri inovasi dan juga imajinasi itu kena ada. Apa dia kena buat pada hari ini, apa dia kena buat pada hari esok, bagaimana teknologi itu berlaku dan bagaimana aku menggunakan teknologi untuk bantu murid-murid aku. Sebab anak-anak sekarang ni dah semakin tambah, dia dah semakin hebat. Skill-skill mereka terhadap teknologi, gadget ni dah tak boleh yang kata kita pertikaikan lagi, sampai tahap kadang-kadang kita tewas dengan mereka. Dan itu pun menjadikan satu petanda lah yang kita tak boleh lari dengan teknologi. Kena adakan juga, cuma bagaimana benda tu sebagai alternatif yang baik lah. Bukan satu benda yang dia tak boleh kata tak, kita kalau belajar memang tak pakai handphone, takut nanti budak-budak akan terpengaruh. Tak boleh, memang kena ada. Cuma bagaimana benda tu nak kita masukkan ke elemen yang bersesuaian. Contoh, diorang suka main game kan, kita ciptakan game untuk mereka dalam bidang pendidikan kan. Diorang suka nyanyi, kita ciptakan lagu-lagu yang bersesuaian dalam bidang pendidikan untuk menyanyikan dan diorang hafal. Sebab itu elemen penginovasi ni, kreativiti ni, memang itulah dia orang kata makanan cikgu. Cikgu tu memang kena pandai berpusing kepala dia fikir apa benda dapat, okay. Pernah satu kisah tu ya, saya tengok seorang guru ni dia memanipulasi lah. Dia menggunakan pemain Roblox, okay. Kan Roblox kan dia kena bina kawasan-kawasan kan. Dia gunakan Roblox untuk dia buat budak-budak ni dalam aspek sejarah. Okay, sampai kawasan Tanjung Malim. Create Tanjung Malim seperti Tanjung Malim dalam Roblox. Dan cikgu tu dapat anugerah daripada Roblox untuk jadi sebagai ikon pendidikan. Dia mengamalkan di Malaysia dengan aktiviti geografi dalam pendidikan menggunakan Roblox. Jadi itu antara perkara yang sekarang ni cikgu terpaksa belajar. Okay, dia tak boleh kata macam adalah ini bukan zaman saya, tak boleh. Kalau dah sekarang zaman alfa lah kita kena belajar. Zaman ni beta lah kita kena. Sekarang macam apa ni? Alfa kot. Lepas ni beta. Itu gambar. Apa benda kita. Tapi kalau ada gambar tu rasa saya tak ada dulu. So dia ikut 10 tahun kan dah tu lah. Sangat menarik lah doktor. Memang sebagai seorang guru ni kita kena kreatif dalam apa jua keadaan. Betul. Kalau tak kreatif, kita tak memberi pengalaman pembelajaran yang menarik dan meluas kepada Kita kanak-kanak. kena suara ketegangan zaman. Ya, betul. Dan bila ketegangan zaman, kita menggunakan kaedah lama, chop and talk, mana budak boleh masuk? Dan kita akan membunuh rasa ingin tahu budak. Budak yang dia dah ada karakter yang dia memang dah pandai pada level itu. Tugas kita adalah menambah baik. Mengasah. Yes, teruskan. Kalau tak, benda tu akan Mati. mati dan keterbelakangan. Yes. Memang pada segmen kedua ni memang banyak yang kita bincangkan dalam pendidikan awal kanak-kanak, sama ada dari cabaran, faktor,
overcome dia macam mana, doktor banyak kongsikan. Tapi untuk kita pergi ke segmen yang terakhir lah doktor kan, kita berehat sebentar dulu doktor. Saya nampak doktor macam dah kering tekak. Jadi kita berehat sebentar dan kembali selepas ini. Okey, kembali lagi kita bersama podcast Sembang Santai Tapi Padat. Okey, baiklah Ain. Apa yang Ain cakap tadi dengan saya, ada lagi Ain nak tanya dengan doktor ni? Apa yang Ain nak tanya lagi? Itulah Ayuni, sebabkan masa semakin mencemburu kita, jadi saya terpaksa terus berbalik kepada isu kerjaya. Boleh? Boleh doktor kongsikan kepada kami apakah perancangan kerjaya doktor dalam bidang ini pada masa akan datang? Pada mula kan bila saya jadi pensyarah, saya kata Alhamdulillah, inilah titik noktah saya untuk saya menjadi yang kata kerjaya dalam bidang ni kan. Rupanya masa saya menjadi pensyarah di sini pada tahun 2006, kebetulan di bawah dan inilah saya bekerja. Sejarah dan bawah saya sebilik saya beratas lah. Sebab bilik ni bagus, ada toilet di sini. So bilik itu kalau sekalian kan. Setiap bilik ada toilet. Itu dia berada. Okey. Lalu balik pada cerita saya, bila saya dah jadi pensyarah, saya rupanya perjalanan masih jauh. Awak kena ada doktor. Selagi awak tak ada doktor, awak kira macam pensyarah special. Jadi, okey lah, ambil lah doktor. Walaupun susah doktor ni kan. Tengok kawan-kawan kita kan, macam payah juga nak lulus kan. Banyak dia punya kriteria yang perlu dipenuhi supaya dia boleh lulus untuk jadi seorang bergelar pelajar PhD kan. Tapi sebab saya dah masuk dalam bidang ni kan, dah terjebak dalam bidang ni, akademia. Jadi pengalaman saya sebagai guru dah tak ada lah. Kan, maknanya saya dah tak boleh dah nak bawa diri saya sebagai guru yang saya selesa begitu saja. So saya kena move on, kena bergerak ke depan, improve myself, and then saya pun ambil PhD di USM. Mula-mula saya pergi Australia, abang kat sana, setahun saya duduk sana. Sedihnya saya ada masalah supervisor saya kan, masalah saya cerita lah. Jadi saya pun mengambil keputusan setahun saya kat sana untuk saya pindah ke USM. Doktor bawa penyelidikan doktor tu ke? Kali bukan saya buat penyelidikan saya, tapi pensyarah dari USM tak terima. Dia kata kena buat yang baru. Saya pun buat yang baru. Jadi yang setahun tu dibatalkan? Setahun tu disambung ke universiti lain. Dia tak, tapi dibatalkan lah. Maknanya pengajian saya dibatalkan, tapi disambung ke universiti lain lah. Dana doktor dah pindah Itu dah balik ke PhD. Maknanya kita ada reason yang kukuh lah untuk kita berpindah pada universiti lain. Dan saya menjadikan sebagai satu amanat lah, ataupun semangat untuk saya sepatutnya kena lebih yang kata bekerja dengan lebih kuat lagi lah untuk pastikan saya habis dalam bidang. Sebab kebetulan time tu tak ramai ada doktor. Target usia dah 80 ke atas. Masa tu hanya ada dalam lingkungan 60-70%. Okay, dah ada doktor. Jadi mau tak mau, baik kurut memang saya kena buat sampai saya habis. Alhamdulillah setelah saya habis, saya jadi pensyarah dan dilantik sebagai ketua jabatan. Macam digantikan Dr. Nordin. Dr. Nordin dia naik pangkat jadi TD HEPA. Okay. Dan bila saya ketua jabatan, kita dah lah baru balik belajar kan, buat PhD, betul pula jadi ketua jabatan, menguruskan staff-staff, sampaikan Dato' Aminah, Prof. Aminah dulu yang interview saya, dia bos saya, sekarang saya bos dia. Dalam jabatan yang sama. meeting bersama ketua jabatan, diorang akan berada di bawah saya lah. Okay, dia bekerja di bawah jabatan. Sekarang doktor sekarang saya jadi HEPA lah, Timbalan Dekan Harian Pelajar baru itu masa bulan 2 itu. Dan itulah maksud dia, saya kena build up juga saya tak boleh mati begitu saja. Saya ada doktor, saya kena build up, saya kena ada profesor mengajar. Waktu profesor mengajar, kena pegang jawatan, peganglah jawatan. Dan untuk dalam masa beberapa tahun ni, saya kena kejar pula jadi profesor. Sebab bukan kita kata kita nak mengejar profession tu, kita nak beritahu pada masyarakat, kita nak beritahu pada para pelajar kita, guru-guru, pendidikan awal kanak-kanak boleh pergi jauh. Sejauh apa pun pendidikan yang lain. Kita jangan rasa remeh, kita jangan rasa tertekan, kita jangan rasa hina. Aku ni ajar budak-budak sambil video bukan ajar budak-budak. You all boleh pergi dengan karakter you all boleh pergi dengan perancangan you all boleh pergi dengan keyakinan you all. Semua orang mampu pergi jauh. Dan tu bila tengok pelajar-pelajar saya yang mendapat anugerah contohnya kan, Azam lah salah satunya.
Okay, dapat anugerah diraja MC pelajar PKK kita yang pertama dapat anugerah diraja. Dia banyak terinspirasi dengan saya lah actually. Sebab saya lelaki dan dia lelaki kan. Dan saya sokong apa benda yang dia buat. Sebab saya rasa you all boleh pergi jauh, semua boleh pergi jauh. Walaupun kamu lelaki, kamu boleh pergi jauh. Itu saya tanamkan kata setiap daripada pelajar saya, you all jangan fikir bila berada dalam dunia ini you all dah mati. You all dah tak ada peluang untuk pergi mana-mana. You all rasa macam ini je lah kerjaya saya sampai bila-bila. Okay? Sebenarnya kerjaya ini terpulang pada diri kita, bagaimana kita membawa. Okay? Kalau kita bawa dengan baik, kalau kita yakin kita boleh pergi dengan jauh, you rasa you boleh bagi sampai tahap antara masa. Saya tak fikir saya boleh pergi belajar sebelum overseas, saya boleh pergi bagi talk kat overseas sebab saya BI saya memang hancur sebenarnya. Kalau bagus sangat. Tapi bila saya berada di sini saya nampak mungkin saya berhadapan dengan kawan-kawan yang hebat-hebat ya. Jadi mereka banyak memberikan inspirasi kepada saya lah, untuk kita rasa kita boleh buat seperti mereka. Dan apa yang kita buat tu menjadi suri tauladan pula pada pelajar-pelajar kita untuk mencontohi. Sebab tu benda tu kitaran. Hidup ni satu kitaran. Dia akan berada di atas, satu masa lagi kita akan berada di bawah. Kan? Jadi bila kita berada di bawah tu kita kena hormat lah sebab dia dah berada di atas dan itu puncak bagi diri dia. Bila kita di atas, kita kita kena nampak pada di bawah, dan bila kita di bawah, kita kena hormat pada orang yang di atas. Itulah kita nak hidup. Kita takkan boleh pergi sentiasa maintain hebat sampai bila-bila. Sebab hidup ni dia akan ada masa yang kita akan down lah. Lagi kalau berusia lama kan. Okay, dah makin tua pun nak selama mana pun tahap dia kan. Jadi tapi itulah kalau yelah, kita kadang-kadang kita merancang, Tuhan yang menentukan. Kalau kita rasa kita mampu boleh pergi jauh sampai tahap insya-Allah kalau saya dapat profesor. So itu antara achievement kita yang walaupun pada awalnya saya ni accident, okay? Terjebak dalam dunia ni. Tapi kalau kita istiqamah dalam kerjaya kita boleh. Okay. So saya harap begitulah pada semua yang berada dalam bidang. InsyaAllah. Rasa macam hebat misi perancangan ataupun perjalanan doktor. Rasa tertarik, pun rasa macam sekarang doktor dah jadi idola saya untuk mencuri dalam bidang ini. Tengok dalam Instagram tu post Ya. saya. sebab Mita doktor dari kos lain, tapi ambil master dalam pendidikan awal tanah. Okey, menarik, bagus. Satu bidang yang Doktor menarik. membuka inspirasi Ya, yang untuk sangat semua orang. besar kepada dia. Buka pintu. Yes, pintu saya terbuka untuk semua bidang sebenarnya. Cuma bagaimana kita mengisinya. Betul. Jadi saya macam rasa yakin untuk mencuburi dalam bidang ini. Yes. Sebab kata-kata Prof sangat semangat untuk mendengar. Dan juga membawa impak yang besar dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Baik doktor, apakah nasihat Prof kepada individu yang berminat ataupun yang berkeinginan memulakan kerjaya dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak? Yes. Sebelum saya bercerita pasal benda tu, ini saya maklumkan dalam hidup kita ni, kita perlu fikir bukan setakat kerjaya yang kita kejar ya. Bagaimana sumbangan kita pada masyarakat. Itu pun penting juga. Sebab orang takkan pandang kita sebab kita ni ada jawatan tinggi. Orang takkan pandang kita sebab kita ni kaya. Orang akan pandang kita sebab apabila kita banyak menyumbang bakti pada orang lain. Okay. Itu orang kata hutang apa? Hutang budi di bawah mati. Kan? Hutang budi di bawah mati. Lepas tu bila saya diberi peluang hari itu bersama Prof Khalid ya, pada ketika itu untuk menguruskan aktiviti bersama orang asing, saya bersahut sabaran lah. So itu satu apa perkara yang saya mungkin tak terlalu fokus sangat lah. Sebab kita nak deal dengan orang asing ada cara dia kan, melalui agensi pelajar dan kawan dan sebagainya. Dan Alhamdulillah projek yang kami buat masa tu lah selama 3 tahun bersama orang asing di apa daerah negeri Perak dapat sambutan yang baik sehingga kan projek itu diteruskan maka dengan dibawa sampai akan datangnya lah. Sebelum ni dibawa dengan Yayasan Petronas. Dan itu antara hasrat yang bagi saya, kalau benda tu baik dan kita berjaya membawanya ke hadapan, dan kalau ada orang yang boleh sambut, dia terus bawa, kita terus sokong, teruskanlah benda tu, tak ada masalah. Yang penting kita nak memajukan masyarakat kita, kita nak membantu masyarakat Malaysia, khususnya kan orang-orang kita, supaya mereka pun sama-sama mendapat manfaat pendidikan yang lebih baik.
terutamanya kalau Ada macam perbezaan yes, kan? orang-orang miskin, orang-orang kampung, Kaya. orang kaya, orang-orang Ada asli perbezaan dalam semua tu pendidikan. education perlu diberikan pada semua. Education for all, dan bagaimana usaha kita untuk membantu. Waktu bagi saya, kalau nak berada dalam bidang ni, kita jangan fikir kita nak naik pangkat, kita jangan fikir kita nak gaji yang hebat-hebat. Memang itu antara matlamat kita lah. Kita kalau Tapi boleh nak bukan hidup matlamat yang pertama. ya, kita nak hidup senang kan. Apa juga kejaya pun matlamat kita nak dalam keadaan yang senang dalam hidup kita. Bukan kaya lah, tapi senang. Tapi dalam kesenangan itu, kalau kita ada diberi peluang untuk bekerjasama dengan orang untuk buat sesuatu yang baik, bila you kata saya sibuk, saya tak nak, dia sedikit sebanyak telah menunjukkan bahawa kamu ni memang mengejar pangkat, pendidikan dan hati. Mahal kita sebenarnya mampu untuk bersama dengan semua orang dengan bidang yang kamu ada itu untuk kita bantu mereka. Beri manfaat pada mereka. Itu bagi saya nasihatkan pada mereka ni, ya, sama ada di pelajar saya ataupun yang sedang bekerja, teruskanlah usaha untuk berkhidmat dengan masyarakat. Sebab kita jangan fikir waktu kita belajar je dulu. Sebab kita, itu karakter kita ataupun itu assignment yang kita diberi kita kena buat benda ni kan. Tapi bila dah bersama masyarakat, itu dah orang akan pandang kita sejauh mana awak sebagai guru boleh bantu anak-anak yang miskin contohnya kan, anak-anak yang susah kan. Kadang-kadang kita tak kira, tak kenal duit apa yang kita ada, kita bagi kepada mereka. Sebab pendidikan ni dia tak akan hilang sampai bila. You tak akan jatuh miskin dengan pendidikan yang kamu bagikan. Dia akan terus subur berkah dan menjadi saham akhirat untuk kita. Bila orang kata kerja sebagai pendidik ni kerja yang mulia kan, doktor? Antara kerja yang mulia pendidik dengan doktor. Doktor mengubati orang sakit, pendidik ni mengubati ilmunya. Ilmu tanpa amal. Ya, betul. Kita mengamalkan dan ilmu tu dimanfaatkan. Jadi doktor tadi doktor beri inspirasi dekat luar sana, kenapa perlu ambil kerjaya ni sebagai salah satu kerjaya yang menarik kan. Jadi sekarang saya soalan terakhir lah doktor, apakah harapan doktor dalam bidang ni, bidang pendidikan awal kanak-kanak ni, serta boleh doktor sampaikan satu message lah kepada ibu bapa di luar sana, sama ada tentang perkembangan anak-anak mereka yang masih kecil ataupun tentang hala tuju anak mereka setelah sijil pelajaran Malaysia lah, SPM. SPM dah habis tamat. Okay. Kepada guru-guru, bakal-bakal guru, jadikanlah apa yang kamu dapat dalam bidangnya lah, khususnya sebagai seorang pendidik, lagi-lagi dalam awal kanak-kanak, you are the chosen one. Kamu adalah insan yang terpilih untuk berada dalam dunia ini. Tak ada orang lain yang mampu untuk berada dalam dunia ini. Betul. Sebab kita melahir dan mendidik generasi baru, from zero to hero. Mereka ni yang tak tahu apa-apa kepada tahu apa-apa. Mereka yang tak tahu bahasa adab akan belajar dengan adab. Kadang-kadang benda tu tak boleh berlaku di rumah, dan dia ada banyak berlaku di sekolah. Itu kadang-kadang parent terpaksa hantar, dan dia nak hantar sebab dia rasa kat sekolah dia yang mampu didik anak dia. Okay. Lepas tu kita tengok pencambahan banyak tadika-tadika yang bersifat Islamik sebab tu. Okay. Mereka berjaya untuk mentarbiyah anak-anak menjadi seorang yang baik, soleh dan solehah. Sebab tu bila kita menjadi seorang guru, kita kena faham itu peranan yang telah diberikan oleh parent. Walaupun kita rasa itu bukan tugas saya yang hakiki. Tugas saya mendidik anak-anak murid ini di sekolah untuk mereka pandai dalam bidang akademik dan juga penerusan itu perlu ada di rumah. Okay. Untuk satu perkara, untuk guru-guru saya rasa kita dapat. Sebab itu tugas kita. Okay. Dan kita berdoa agar benda itu akan berlaku di rumah. Cuma yang peranan guru pula, dia tak boleh let go macam tu. Dia kena ada juga persefahaman dengan ibu bapa. MOU kena ada. Saya dah jalankan tugas saya, ibu bapa pula menjalankan tugasnya di rumah seperti mana yang saya buat di sekolah. Lepas tu masa saya berpengalaman di Australia, walaupun setahun, anak saya pun pergi bersekolah di sana. Antara tugas saya, antara kami lah, banyak yang saya pun kat rumah buat aktiviti kerja untuk pendidikan dan sebagainya. Antara tugas kami sebagai ibu bapa untuk memastikan apa aktiviti yang cikgu buat di sekolah, di rumah kita tengok. Sampai tahap kita kena sign serta aktiviti yang dibuat oleh anak.
Untuk mengesahkan yang kita ada memonitor aktiviti okay, maknanya kita ni sebagai ibu bapa memang tak boleh lekang dengan apa yang cikgu punya arahan di sekolah. Maknanya kena take note. Tapi sekolah kerajaan, sekolah kerajaan setelah anak saya 6 tahun dah darjah 1 lah. Okay. Dan di situ telah memberi satu orang kata alam lah pada saya kan. Alam ni maksudnya bukan kata warning lah, tapi alert lah. Kita alert lah sebagai parent, apa-apa aktiviti sekolah tu kita kena ambil tahu lah. Okay. Dan kalau kita cikgu pula, kita kena memberi perkhidmatan kepada ibu apa yang perlu anak-anak buat di rumah. Dia tak boleh let go, tak apalah kat sekolah ni malas lah nak bagi kerja-kerja kat rumah, kita kan parent bising. Tak, itu juga tugas kita. Sebab pembentukan kanak-kanak ni bukan sebelah pihak. Ya, dia Dia berterusan. kena berterusan dan kena ada dua belah pihak. Continuous learning, pembelajaran berterusan. Dia pandang keluar, naik kereta, mak tu apa? Itu pembelajaran. Dia tengok orang buang sampah tu sampah, mak dia buat apa tu? Itu pembelajaran. Pembelajaran tidak langsung. Tidak langsung. Apa cuma yang berlaku di rumah yang lebih banyak daripada sekolah, itu pun adalah pembelajaran. Sebab itu karakter dia, bila di rumah lain, di sekolah lain, itu masalah lah juga sebenarnya. Kalau di rumah lebih baik tak apa. Ini di rumah dia lebih teruk, dan di sekolah nak dibasuh. Jadi memang susah lah. Sebab itu kadang-kadang kita ni lah kan, saya tak tahu lah, sebab tu kita masih negara-negara membangun bukan negara maju, sorry to say, sebab kita masih lagi tidak dapat nak mengadaptasi apa kata elemen pemikiran apa ni, kata pemikiran minda tak pertama kan, maksudnya minda yang mana bagaimana kita nak menterjemahkan satu pendidikan itu yang terbaik untuk anak-anak khususnya, okay, dalam kita menjalani kehidupan seharian. Bayangkan ketika makan apa kita buat? Mindful. Yes. Walaupun tunduk busuk, satu makan yang sama ni semua pandang ML, pandang TikTok, pandang Facebook. Mana usul-usul makan bersama tu? Kan? Mana usul-usul kamu berkomunikasi satu sama lain? Okay, kalau di sekolah memang tak ada handphone, jadi senang juga nak bagi aktiviti. Di rumah tak berlaku. Dan itu cabaran. Sebab itu cikgu mau tak mau dia kena juga lah bercerita kat parent apa yang kami buat. Okay, kalau boleh buat di rumah, tolong buat. Okay, dan ibu bapa pun kena sahut benda tu sebagai satu amanah, yang mana itu tugas kita sebagai ibu bapa untuk buat di rumah, mencorakkan tu tadi kan. Kalau kita salah mencorak mereka, akan jadi yang lain. Dan jangan salahkan guru di sekolah kalau benda tu tak berlaku dengan baik. Sebab itulah kerjaya guru dalam pendidikan awal kanak-kanak ni bukan kerjaya yang remeh-temeh, betul? Sebab guru pendidikan awal kanak-kanak ni adalah guru pertama yang kanak-kanak akan jumpa. Kita yang akan membentuk mereka sebelum mereka ke pendidikan yang lebih formal, kan doktor? Okey, jadi terima kasih diucapkan kepada doktor. Terdapat banyak kupasan, perbincangan yang kita selusuri dalam kerjaya pendidikan awal kanak. Tapi dari awal yang kita nampak, dunia ini bukanlah dunia remeh-temeh, betul? Betul. Perkataan pertama yang anak sebut pun pertama daripada ibu dan ayah lah harusnya. Kemudian keduanya terus jatuh kepada guru tadika. Jadi dunia ini bukan hanyalah kita melihat kepada pada awalnya kita melihat kepada kerjaya, tapi secara keseluruhannya ia meliputi semua. Kerjaya sebagai seorang guru perlu ada gabung jalinnya dengan ibu bapa supaya anak yang kita bentuk tu menjadi seorang insan yang berguna kepada masyarakat. Yang mana kita memberi kepada anak itu supaya anak itu pula terbentuk dan memberi manfaat kepada masyarakat luar. Okey, jadi pada pandangan saya secara personal lah, yang mana kerjaya ini bukan setakat kerjaya yang kita kejarkan pendapatan, tetapi kerjaya ini memberi bakti kepada masyarakat. Jadi saya berharap agar masyarakat di luar sana dapat merubah stigma tu. Bukanlah hanya menyerahkan anak, betul, bukan hanya menyerahkan anak kepada tadika ataupun cikgu tadika, buatlah. Nanti habis masa kita ambil. Ibu dan bapa tu perlu bekerjasama lah. Itu pada pandangan saya. Dan kerjanya ini bukanlah mengejar pendapatan, tetapi kita mendidik jiwa. Kerana kita mendidik anak-anak yang akan membangunkan negara pada masa hadapan. Jadi itulah rumusan yang saya rasa kita dapat
simpulkan pada dalam podcast kita. Ya, dalam podcast kita hari ini. Tapi saya rasa penonton-penonton yang kami, penonton-penonton yang melihat kita tertunggu-tunggu. Ya, segmen terakhir kita special. Kalau kita jemput dekat luar, bayaran tinggi. Tak terbayar. Itu yang paling penting. Kita di sebelah saya ni bukan saja seorang profesor, bukan saja seorang doktor, bukan saja seorang pendidik. Beliau juga seorang artis. Seorang artis. Baru-baru ni saya dapat tahu yang beliau mempunyai single terbaru. Jadi bolehkah kita minta sedikitlah doktor, walaupun tak berbayar, tapi sedikitlah promosi. Doktor boleh kongsikan single baru grup doktor, dan doktor boleh terus mempersembahkan sikit je doktor. Okey, terima kasih kerana memberi kesempatan kepada saya untuk masuk dalam podcast ni. Dan alhamdulillah ya, jiwa saya memang jiwa seni, dan saya teruskan dulu memang saya dengan Popular Brothers semasa saya di UPM. Kami ada kelab nama One Moon, saya pernah join dengan satu kumpulan Kelly Party dan sebagainya lah. Jadi bila saya berada di sini ya, kita dah terlalu komit dengan kerjanya kan. Jadi kita dah agak tak ada betul fokus dengan kita punya nasyid tu lah. Tapi alhamdulillah saya pernah juga menyumbang untuk menjadi jurulatih pada tim nasyid UPSI ya. Sekolah agama dan pencapaian tertinggi sekolah agama di tempat anak saya lah, menjadi Johan di daerah, di mualim lah, sampai masuk peringkat kebangsaan. Jadi ini bagi saya lah sebahagian lah daripada usaha dakwah, dan juga orang kata bakat yang kita rasa kita tak nak simpan. Kalau ada, keluarkan. Yes, kalau ada peluang kita teruskan. Dan kebetulan dua rakan saya dia staf UPSI juga tapi di departmen yang lain. Kami dulu pernah join dalam Pusket lah, Pusat Kebudayaan, dalam satu tim nasyid bawah staf UPSI. Okey, lepas tu bila dah diorang mencapai kemenangan mendapat Johan Negeri Perak tahun lepas lah dan juga masuk peringkat kebangsaan dapat nombor 6. Okey, saya rasa tak apalah, mungkin tugas saya untuk UPSI bukan berakhir lah, kira cukup lah untuk ni. Saya nak fokus pula, saya nak kembali balik di nasyid secara komersial ni lah. Dan alhamdulillah kami tubuhkan nama kumpulan tu, namanya Bitara. Mengambil nama Bitara PSI Vintage Line kan. Okey, Hebat. Okey, dan alhamdulillah single dah keluar 2 minggu lepas. 3,000 lah sekat ni yang views. Okey lah. Lepas ni 2,000 views. Masya-Allah. Tajuk dia Mohon Padamu. Mohon Padamu. Dan kalau tengok pada video klip tu, dia cerita berkaitan dengan isu-isu semasa lah. Bagaimana kes pembunuhan, penderaan, kekejaman yang berlaku dalam masyarakat kita. Jadi kita kena kembali kepada Tuhan lah. Maknanya kita kena ada sifat kasih sayang, kita kena ada sifat orang kata belas ihsan, kemanusiaan, dan jangan jadikan benda-benda yang tidak baik itu sebagai daripada kehidupan kita. Maksud tu antara orang kata intipati sinopsis lagu lah. Dan juga video klip. So nak terima sikit terakhir lah. Okay, last saya ambil paragraf terakhir lah. Tiada yang ku pinta, keampunanmu cuma, begitulah pasrah harapanku, bimbingku ke syurgamu. Ya Allah. Okey, itu sedikit. Wow, sangat-sangat macam beruntung dapat dengar secara live artis kita. Tajuk lagu apa dia? Mohon Padamu. Mohon Padamu. Jadi Kumpulan Bitara. Jadi guys, kamu boleh pergi
ke YouTube. Nama YouTube dia tu? Namanya tulis saja Bitara Mohon Padamu, insyaAllah dia. Tulis Bitara Mohon Padamu, kamu akan jumpa dan kamu boleh lihat full version. Tadi kita bagi sikit je. Kami tak nak bagi banyak-banyak, kasi naik view. Tengok full version. Okay, jadi itu sahaja podcast kita pada hari ini. Kita akan jumpa di podcast yang lain. Bye-bye. Terima kasih guys kerana menonton podcast ini sampai habis. Dapat sesuatu? Jangan makan seorang. So, don't forget to subscribe, like, and share video ini. Okay guys? Nantikan konten seterusnya. Let's go. Bye.